Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Hari ini bersama dengan saya, Dr. Filza. Doktor ke? Doktor lah. Dr. Filza untuk sesi Hacks pada kali ini. Kenapa saya dah lama rasanya tak jadi MC dekat dalam TV Kram ni. Boleh kata dalam 6 bulan. Tapi hari ni saya kembali balik. Bukan nak ambil tempat siapa-siapa. Sebab hari ni kita ada tetamu khas yang kita ambil untuk sesi Hacks kali ni. Boleh kita jemput kita punya speaker. Tara. Mana dia? Hai Kak Han. Sihat ke? Sorry. Mic mute. Hai. Nampaklah dah lama dekat rumah tu Kak Han. Slow sangat dengan line dia. Tak slow. Okey je. Asal pula. So, Kak Hanifah sihat? Alhamdulillah. Thank you Filza tanya. Akak ada dekat mana? Dekat office ke? Dekat rumah ke? Dekat kedai kopi ke? Dekat rumah. Nampak sangat dekat rumah ni. Dekat rumah. Kenapa Kak ada dekat rumah? Itulah Alhamdulillah baru ni dia tested lah dengan positif COVID. So sekarang tengah quarantine. InsyaAllah lagi beberapa hari je lah insyaAllah. Itulah. Oh insyaAllah. Tak apa. Sekarang ni home quarantine ni dia jadi satu benda yang memang saya rasa macam semua orang akan rasa walaupun sekali. Sama ada dia positif ke atau dia kontak rapat ke. Dia mesti akan rasa home quarantine lah. COVID tu satu hal sebab kadang-kadang orang yang sakit COVID tu dia boleh kena masuk hospital, warded, ada yang na'udzubillah min zalik diuji dengan lebih berat, kena masuk ward kan, jumpa dengan doktor-doktor. Tapi ada banyak daripada kalangan kita sebabkan kontak rapat tu ataupun yang positif tapi simptom dia sangat mild, kita ended up buat home quarantine dekat rumah sendirilah kan. So hari ni plan ni kita nak sembang ni kat kedai kopi, tapi sebabkan bukan Kak Hanifah je, saya pun sendiri berada di rumah atas home quarantine juga, atas permintaan home quarantine juga. Di atas SOP yang susun untuk kita ada home quarantine ni. Jadi hari ni kita bincang atas maya je lah Kak Hanifah. Doktor pun kena quarantine tu lah. Semua kena. Tapi yang bestnya akak sihat lagi lah setakat sepanjang kuarantin ni. Dia mula dengan tak sihat sangat lah. Macam demam panas kan. So memang 2 hari tu memang melepek je lah. Baring kat atas katil. Lepas tu barulah macam okey sikit. Tapi dia taklah fully recover kan. Tapi dia okey lah, better lah daripada 2 hari yang pertama tu. Alhamdulillah. Biasanya kalau orang yang kena kuarantin lepas tu tak sihat pula, mesti rasa macam tak seronok lah duduk dalam rumah terbaring saja dekat atas katil dengan letih, dengan tak laratnya kan. Tapi akak tak duduk seorang kan? Akak maksudnya duduk dengan family kan? Dengan adik-beradik, dengan mak ayah dekat rumah sekali kan? Satu family lah duduk dengan mak ayah betul. So sepanjang yang akak kuarantin sakit tu dengan family tu, mungkin akak boleh bagi tahu sikit kita kata SOP ke apa yang akak buat waktu sepanjang yang sakit punya momen kuarantin tu je Kak. Maksudnya macam mana akak punya hubungan dengan family, makan macam mana segala urusan lah sebab dalam bilik je kan bila kuarantin ni kan. Ya. So Alhamdulillah pasal SOP ni of course lah ramai orang tahu kot. Lagi kalau orang yang memang dah pernah positif ataupun ada orang positif dalam rumah dia. So basically orang memang akan tahu lah macam yang nak uruskan kan. Tapi I guess I'm blessed because sebelum ni kita dah banyak kali quarantine, so kita tak stress sangat. Dan kita juga blessed dengan adik-adik beradik dekat sekeliling rumah mak. Adik-beradik kita ramai. So memang bila orang tanya kan, okey ke bekalan makanan semua macam mana. So I just told them that tak susah pun insyaAllah sebab ramai orang lah kat sekeliling rumah kan, adik-beradik. Kalau bukan orang ni. So Alhamdulillah lah benda tu, dan best juga sebab ada khidmat Grab kan.
So kalau Hmm, kalau untuk makan betul. kita rasa macam tak boleh makan makanan rumah, kita grabkan je lah. Macam tu. Dan sebenarnya bila makan yang grab ni, saya rasa macam lagi mudah sebab kita makan, kita terus buang. Kita makan terus buang. Tak perlu macam nak kena basuh-basuh ke, faham tak? So macam nak kena sidaikan pula dalam bilik tu. Macam leceh lah. Macam tu lah. Tu antara Betul. benda-benda yang menarik lah. Lepas tu, apa tu? Filza, dia menarik kan? Lepas daripada, apa dia? Apa yang menarik? Dia menarik sebab Grab tu kadang-kadang bukan kita yang beli tapi orang yang hantar. Tu lagi menarik Filza. So macam lepas seorang offer nak belanja kan. Tu menarik lah. Dia punya menarik tu sebut nama Filzah saya tu macam 3-4 kali macam Filzah menarik. Kalau Filzah ada orang bagi Filzah, macam saya macam saya je kena grabkan tu hantar ke sana. Kita exchange lah Kak, boleh? So macam biasa orang akan cakap lah apa je kita boleh buat dalam bilik selama 10 hari kena kuarantin ni. Macam mungkin akan ada idea yang bagus untuk kita orang ni supaya kita ada kuarantin yang lebih functional bila kita dah sihat waktu kuarantin. So thank you Filza kan untuk soalan. So basically before nak jawab soalan tu lah kan macam kelakar pula sebab jadi speaker. Tapi tadi bila Filza sentuh kan, Filza kata saya nampak macam sihat kan. Actually we have to look sihat dan kita kena try untuk menyemangatkan diri kita dan menyihat. Macam yelah, we try to tell ourselves that insyaAllah kita akan sihat dan try untuk sihat lah. Sebenarnya sebelum start nak rakam ni, saya rasa tak larat je. Dan waktu mula-mula pun tested positif, memang rasa lemah teruah. Rasa macam nak nangis. Memang waktu tu memang duk cakap macam memang nak nangis. Waktu macam jangan nangis. Tapi kenapa tak nangis je lah. Tapi macam tak boleh jadi ni, kita kena distract. So I guess macam waktu quarantine, antara benda yang kita kena buat, banyak benda yang boleh buat lah. So antara benda yang kena buat adalah kena distract diri lah. Mungkin setiap orang berbeza, tapi kalau untuk diri saya kena distract diri saya. Sebabnya kalau tak distract, saya akan rasa sedih. Lepas tu saya terus rasa lebih sakit daripada awal tadi. Kalau sebelum tahu positif, dia macam sakit dia macam okey-okey lagi. Bila tahu positif, tiba-tiba lagi sakit pula. Sebabnya saya rasa psikologi ni dia ganggu kita kan? yang tak psychologicalnya, ya betul, dengan emosinya dan macam-macam lah. So saya macam memikirkan tak boleh jadi macam ni sebab baru permulaan. Lepas tu kalau you awal-awal lagi you macam dah jadi lembik, dekat hujung-hujung tu macam mana kan, dah lah duduk dalam bilik seorang kan. Dan secondly bila Filzah kata dalam masa 10 hari dia boleh jalan-jalan pusing Korea. Actually kalau kita duduk dalam bilik, kita boleh jalan juga merentas dunia kan. Itu yang menarik lah dunia sekarang kan. Dan yang ketiganya Filzah, itu kan poin ketiganya adalah sebelum kita buat benda-benda yang ialah nak mengisi masa lapang lah kononnya kan. Antara benda pertama yang saya betul-betul keep in check adalah benda apa yang sepatutnya saya kena uruskan. Patutnya minggu ni saya ada exam, which is hari ni, which is Selasa baru ni kan, saya ada exam tu saya kena book dan dia susah sangat nak dapat. Dan bila saya positif, saya kena uruskan terus. Jangan macam tiba-tiba rasa macam tak boleh nak uruskan terus. Tak, kita kena keep ourselves sane first dan susun satu persatu. Benda apa yang paling penting untuk tangguh dulu. Right? Sebab kalau tak tangguh nanti mungkin ada benda lebih susah ke depan. So tangguhkan exam. Lepas tu yang kedua, saya ada kena pergi kedutaan Jerman untuk uruskan visa kan. Nak pergi migrate. Benda tu pun pasal ada urusan lagi atau kena susun balik. So semua benda tu ada appointment dia. Dan bila dah settle one by one, dan mungkinlah waktu orang-orang yang tengah positif ni sebab dia tak larat kan nak fikir kan. So you macam buat satu persatu, insyaAllah akan settle. Cumanya kena keep yourself sane. Ini baru benda-benda wajib tau. Maksudnya benda-benda penting lah. Lepas tu yang lepas tu baru masuk yang Filzah kata nak buat apa. Dan waktu mula-mula saya tested positif, saya mula-mula rasa macam alamak, pisang duduk dalam bilik tak boleh keluar kan. At least kalau dapat keluar bilik, saya dapat tengok Netflix kat bawah kan. Walaupun boleh je nak minta password pasang kan. Tapi bila saya balik, saya rasa saya tak mampu pun nak tengok cerita. Saya rasa baik saya tidur. Sebab saya tak larat nak fikir. Banyak kali saya cakap dengan kawan-kawan saya kan, kalau just nak sembang, nak cakap benda-benda simple, tak payah fikir sangat, saya boleh je nak balas. Tapi
Kalau nak suruh saya fikir macam sampai 2-3 step further, saya tak boleh lah. So saya rasa apatah lagi nak tengok Netflix, nak kena fikir macam mana nak minta password semua kan. Nak kena fikir, nak pasang Netflix pun nak kena fikir dekat handphone dengan laptop sebab saya tak ada Netflix kat handphone dengan laptop saya. So saya macam tak apa. So yang saya terfikir juga, sebab dalam bilik saya ada banyak buku. Nampak macam tak nampak ada buku kat tepi tu Tapi sebenarnya banyak buku. So actually saya boleh je nak baca buku. Saya dah ambil lah, dah susun lah buku kat tepi ni kan. So antara buku yang ada, letak kat tepi lah, tepi bantal. Tapi bila saya fikir, saya cakap dengan Filzah kan, macam tak mampu lah, susun je lah kot buku kat tepi ni. So last kali buat apa Filzah? Last kali saya rasa Tidur antara ke? benda yang saya buat, saya isi masa saya dengan tak, tidur tu ya betul lah, memang kita kena tidur sebab memang tak larat, rasa penat sangat. Tidur bangun, tapi saya rasa benda yang antara benda paling bermakna yang saya buat waktu kuarantin ni adalah saya connecting dengan people lah kot. Walaupun saya tak sihat tapi saya duk tanya-tanya orang, sihat ke? Apa khabar? Mungkinlah saya tak sempat nak sentuh ramai orang tapi saya try lah untuk seorang satu persatu. Dan ada orang minta tolong, kita cubalah kan. Lepas tu bila dia tanya khabar, baru kita cakap, sebenarnya kita tengah positif. Doakanlah. So dia macam, macam tu lah kan. Tapi seronok lah sebab luar daripada waktu kuarantin, kita banyak sangat benda nak kena fikir kan. Sebab bila kita kuarantin dan keadaan kita positif, maksudnya kita bukan bekerja. Kalau luar daripada waktu ni, kita kena bekerja. Kita tak sempat sangat, mungkin tak sempat sangat nak connect dengan people. Nak tanya khabar pun kadang-kadang tak sempat. So I guess this is the bless yang Allah bagilah kot, masanya untuk kita connect dengan orang-orang yang lama tak connect kan. Ya, macam tu lah kot Filzah. Kalau kita perasan orang-orang luar negara lah kan, kebanyakan diorang kan lepas habis belajar, diorang akan ada macam satu tempoh sebelum diorang start kerja tu untuk diorang travel, untuk diorang buat benda yang diorang suka, surfing ke, pergi ambil exam bahasa yang tak ada kaitan dengan belajar pun. Diorang panggil macam self moment. Sebab bila diorang dah start kerja ataupun dah habiskan masa untuk buat benda-benda macam ni, dia kita terikat dengan orang kan, kita kena ada banyak responsibility, kita kena buat tu buat ni kan. Saya selalu lah rasa quarantine ni adalah kita punya selfish moment untuk kita pamper ourselves lah. So saya personally, saya pun sekarang tengah quarantine kan. Kalau tidak saya tak dapat lah nak ada dekat dalam sesi X hari ni. Saya rasa saya dah nak habis dah quarantine saya. Supposed to be ada 2 days lagi, 2 hari lagi. Saya boleh cakap saya punya quarantine taklah se-function Kak Hanifah. Tapi bila saya muhasabah balik, sebabnya kenapa saya cakap macam tu, most benda yang saya buat, benda yang untuk diri saya sendiri. Macam Kak cakap lah tadi, kita nak tidur extra kan. Kalau kita nak baca buku pun sebab benda tu buatkan kita happy. It's not macam, saya nak baca buku sebabkan saya ada saya kena tambah lagi ilmu ke, ataupun saya nak cakap dengan orang lain kan. Tapi tak, kita macam buat benda yang very very comfortable untuk diri kita. Macam become comfortable in our own skin. Lepas tu baru-baru lah saya rasa macam kita decide kita nak makan apa yang kita nak makan kan. Macam tadi lah, boleh Grab, boleh ni. Saya dah lama tak tengok TV, YouTube kadang-kadang selalulah sebab drive nak ke hospital kan masa 45 minit tau daripada rumah saya nak ke hospital. So saya akan ada beberapa dokumentari crime series yang saya suka dengar, dan saya akan pasangkan, kalau tak dengar benda-benda lain lah, saya akan pasangkan sepanjang jalan nak pergi ke sana lah kan. Tapi saya jarang sangat dah tengok TV sekarang ni. Tapi kuarantin ni, saya memang ngaku saya tengok TV. Saya memang ngaku saya tengok TV. And it has been such a good experience for me lah. Sebab saya macam, akhirnya saya dapat macam masa untuk just sit down, tengok TV. Orang kata macam benda yang membuang masa. Tapi dia adalah satu yang saya buat untuk pamper diri saya. Hopefully lepas habis kuarantin ni, we would have a better mental health. Bukan saja physical health lah, tapi mental health. Jadi saya rasa macam satu, rather than orang lain mungkin lah. Tapi saya rasa kuarantin ni macam blessing lah untuk saya. Sebab yelah, saya ada masa untuk suddenly fikir diri saya sendiri. Selalu nak pergi dekat
hospital tengok patient, fikir pasal patient je, fikir pasal orang lain kan. Tapi itu pun sebab kalau saya sihat lah waktu quarantine. Macam akak cakap tadi lah, kalau tak sihat, kadang-kadang order kat Grab nak makan, teringin sangat sushi pun sebab tak boleh rasa pun kita jadi macam sedih kan dan dejected sebab kita tak ada nak rasa benda tu kan. Rasa. Betul. Akak, Actually Alhamdulillah kalau sangat lah lah kan. sebab Tak apa, teruskan. Sorry. Cakap actually Alhamdulillah sangat lah dia itulah actually Alhamdulillah sangat lah sebab masih ada deria rasa. So memang sengaja lah buat projek Grab. Rasalah macam tadi bila Firzah cakap Grab ni macam untuk orang-orang kaya kan. Rasa jugalah actually duit mengalir kan. Memang walaupun kita boleh pilih lah makanan yang murah. After all, pilih makanan yang murah pun bila campur dengan delivery dia semua, still lah tinggi juga kan. Tapi of course lah bila kita dah once nak ambil Grab, takkanlah kita nak ambil makanan yang biasa-biasa je teruk kan. Bukanlah maksudnya waktu-waktu sakit ni, lagi-lagi kita rasa macam nak try yang kita suka lah. Kan. Saya macam, okay tak apa, Betul. insyaAllah. Saya doakan diri saya semoga insyaAllah cari lepas ni kan. So insyaAllah kita tak apa, bukan selalu kan. So kita memang, okay, saya jarang makan manis sebelum ni. Bukanlah sebab diet ke apa. Yelah, tapi itu adalah satu cara hidup yang sihat, tak makan manis sangat kan. So macam waktu sakit tiba-tiba rasa nak manis sangat. So macam antara cara saya buat diri saya keep in check, yang saya keep ada diri rasa, saya beli makanan manis. Macam contohnya saya makan BRL, benda-benda macam tu lah. Tapi rasalah duit mengalir tu macam, okay, tak ada saja nak cerita tu kan. So tapi kalau lah. memang keadaan kewangan tak okay, janganlah buat cheat day, tapi janganlah setiap meal duk makan Grab kan. Sebab ada je makanan kat rumah. So at least sehari tu saya makan lah daripada Grab. Dan antara benda yang saya ambil contoh macam bubur, ada benda-benda lah yang saya betul-betul perlukan daripada Grab tu, yang which is ada kat rumah kan. Macam tu lah. Bubur McD lah. Bubur McD tak ada kat rumah. Okay, itu je. Firzah teruskan tadi. Firzah kata apa tadi? Firzah nak tanya apa tadi? Tak. Sebab saya kan akak cakap tadi, saya rasa macam sangat intrik lah bila akak cakap pasal kita cakap pasal quarantine. Maksudnya duduk dalam satu isolation. Tapi akak cakap tentang quarantine ni bagi akak masa untuk connecting people. Macam paradox kan sikit kan. Sebab quarantine maksudnya kita habiskan diri sendiri. So macam kita ada dua side lah, which is cantik lah kita bincang hari ni. Satu side macam saya yang habiskan masa betul-betul dengan diri sendiri, very pampered myself. Tapi saya rasa sangat intrik, macam mana akak cakap macam masa quarantine ni dia membuatkan kita lagi mudah untuk connecting dengan people, lagi membina hubungan dengan orang lain. Cuba akak cerita, bagilah beberapa cara sikit lah. Kot lah saya berbaki 2-3 hari ni saya boleh gunakan tu connecting dengan people loh. So actually bila Firzah cakap seolah-olah macam kita berbeza sebab you pampered yourself, and actually akak pun pampered myself juga. Tapi macam apa benda yang kita buat, kita berdua tengah pampered ourselves tapi dengan our own way lah. So your ways of pampered yourself is dengan cara tengok cerita kan. Sebab you dah connect dengan banyak people dah. Bila you jadi doktor, you keluar, of course you connect dengan people. So bila balik, you macam kena recharge lah kan. So the way you pamper yourself adalah dengan tengok cerita lah kan. Sebab once you habis je fasa quarantine, you akan connect dengan people balik kan. So macam kalau macam Heinz sendiri, way of pampered myself is connecting dengan people. Memang kalau tengah rasa tak semangat, memang kita akan cari orang. Tapi memang ada waktu, tak adalah macam like every single second I kena cakap dengan orang, tak berhenti kan. Tu macam sin jugalah kan. Saya suka hati je. Tak lah, macam pelik lah juga kan kalau macam tu kan. So adalah waktu yang kita kena cakap dengan orang, ada waktu yang kita tak kena cakap dengan orang kan. Sebab kita tahu bila waktu yang malam kita tidur je lah kan. Tapi cara kita connect dengan people tu actually ada banyak cara lah. Ada orang yang kita waktu tu cakap dengan Firzah kan, kita memang pilih lah orang. Nanti orang terasa pula kenapa Kak Han tak contact dia pun tak termasuk dalam pilihan dia. Belum lagi, ada banyak lagi hari insyaAllah kan.
So memang adalah, dan kebetulan nak jadinya nak cakapnya ialah ada yang kita call sembang kan beberapa lama kan, dan call tu tak adalah cakap tak berhenti. Maksudnya I pass the ball to you and then you pass the ball to me, sambil-sambil tu buat benda lain. Tak adalah kita macam tak buat benda lain sampai cakap je kan. Macam sayang sangatlah masa tu. So sambil tu macam saya call dengan Filzah kan baru ni berapa jam dah kan. Kalau suami saya dengar ni mati saya kan. Bazir masa kan. Tapi sambil saya call Filzah, saya kemas bilik saya kan. Filzah pun dia duk siram-siram pokok lepas tu bagi makan kucing dia kan. So kita buat banyak masa dalam kill banyak birds with one stone kan. So ada juga yang tanya, macam tadi saya cakap tanya khabar call tu macam biasa lah. So basically connect dengan people macam tu lah. Menarik lah sebab sekarang ni saya rasa dengan nombor bilangan COVID yang naik ni ya Kak, saya rasa akan ramai lah orang akan kena home quarantine ataupun na'udzubillah min zalik kalau kita akan patah balik pada momen di mana kita memang berada di dalam rumah masing-masing sepanjang tempoh dan kita pun kerja daripada rumah. Kan kita akan patah balik pada benda tu dan kita bincang tentang dua benda kan yang saya rasa we take for granted lah. Bila datang COVID ni baru kita macam betul-betul nampak benda tu for granted, which is the first one adalah kita cakap pasal kesihatan tadi kan. Macam betapa banyaknya masa kita yang kita sangat-sangat sihat dan kita wasted macam tu je. Macam kita tak ada nak waktu tu tak ada pula kita nak siram pokok bunga, tak adalah kita nak connecting people, mingle dengan kawan waktu sihat, betul-betul sihat lah. So bila datang waktu sakit tu kita rasa bersalah sangat. Orang depend dengan kita, orang nak minta apa-apa dengan kita tapi kita tak mampu dan tak ada kekuatan dan kesihatan tu lah. Dan kita rasa sangat lah waktu kita tak sihat kan. Yang kedua apa Kak? Saya nak cakap bila Filzah asyik sentuh pasal quarantine kan. Actually positif kan, bila saya positif, akak positif kan. Actually dia adalah satu benda yang tak expect langsung pun. Sebab kita adalah orang yang bukan suka pergi jalan pun. Pergi kat tempat public kan. Macam ramai orang kan bila cuti je dia akan pergi jalan-jalan sana sini kan. Naik flight ataupun pergi mana-mana banyak tempat kan. Lepas tu banyak kali tunjuk kat dalam story okay nak buat self-test sebab nak masuk kerja balik kan. Saya bukan orang yang macam tu lah. Maksudnya saya adalah orang yang duduk rumah, pergi office. Kalau jumpa kawan pun seorang je seminggu ataupun tak jumpa langsung pun. Dan pergi tempat yang perlu je macam isi minyak. Jadi macam kita tak expect pun kita akan positif lah. So macam nak cakapnya, orang yang tak keluar sangat pun dia ada je kebarangkalian untuk kena lah this virus yang type Omicron ni. So you guys macam sangat kena jaga diri lah. Jaga diri, jaga family. Dan waktu mula-mula tested positif, saya sampai buat 2 kali self test tu, yang saliva test tu. nak cakap yang pertama dah tunjuk positif pun saya rasa macam seolah-olah macam tak cukup. Betul kan? Buat lagi sekali, memang positif lah kan. So benda yang kita kena make sure dengan diri kita dan orang yang terdekat kita adalah kita tak boleh dalam keadaan in denial lah. Tak boleh dalam keadaan in denial kan. As orang yang positif, you kena declare lah yang you positif dan buat yang sepatutnya dengan secepat yang mungkin supaya benda tu tak spread dekat orang-orang lain lah. Lepas tu you family pula, kita as family ataupun orang yang terdekat kena jujur lah. Kan bila you dah kena home quarantine, walaupun you negatif, kena home quarantine lah, tak bolehlah keluar kan. Sebab sekarang tengah sangat teruk. So make sure kesihatan diri tu tolonglah jaga kan. Makan vitamin. Macam itulah macam ironinya saya adalah orang yang membekalkan vitamin C kan. Tapi lately macam bulan 1 saya macam dah termalas sikit nak makan. So saya rasa macam ambil kau kan, makanlah balik. Tapi yelah semua tu asbab je kan. So macam itulah. Tapi menarik lah. So my point is dalam keadaan sekarang, yelah walaupun orang cakap nak raya, tak boleh nak raya sebab kes makin tinggi kan. Boleh tak jangan fikir raya tu dulu. Fikir kesihatan yang semasa ni dulu
Siapa yang belum ambil booster, usahakan untuk ambil booster. Siapa yang tak ambil vaksin, tolonglah ambil vaksin kan. Dan siapa yang tak sihat, tolonglah jangan keluar. Macam kita punya hashtag kita jaga kita tu memang takkan pernah habis. Maksudnya kita masih dalam era ni. Tolonglah jaga diri. Jangan seronok sangat Kita nak tak boleh keluar guna dah banyak-banyak. kita jaga Orang lain kita pun, tu dekat dalam sini yelah, Kak. kalau you rasa Kita kena macam, ada kita punya hashtag. Kita kena ada ya ke? hex Hashtag kita apa quarantine ni? ke. Kita guna hex quarantine ke. Itulah hex quarantine. Tapi satu benda yang best kan Filzah kan, bila waktu quarantine ni, bila akak cakap kita kena kita kena connect dengan people. Sebenarnya orang lain, kita as orang lain yang bukan positif pun, kita boleh ambil this usaha untuk connect dengan orang-orang yang positif ni lah. So I am touched and moved by the macam effort orang-orang yang cuba untuk offer, untuk belanja. Tak semestinya belanja je yang menyentuh hati. Orang tanya khabar pun dah sangat Masya Allah kan. Okey ke kan. Tapi kalau tak ada orang tanya khabar, janganlah rasa macam orang tak ingat kat aku ke kan. Sebab benda tu akan menyebabkan kita punya mental state rasa tak best. So macam instead of you duk membiarkan, allow yourself your mental state untuk rasa tak best, tak adalah, bukan orang tak ingat. Okay, tak apa, kalau orang tak ingat, kita yang cari orang. So macam tak payahlah susah dan rasa sedih-sedih sangat kan. Macam tu lah. Okay, Filzah teruskan. Rasalah mungkinlah sebab bila kita cakap macam ni kan, betapa sekarang ni orang akan rasa sangat-sangat lah kan, betapa kita ni sangat-sangat mengabaikanlah dua nikmat yang besar ni, nikmat sihat dan nikmat masa lapang ni. Especially bila kita sekarang ni dah makin naik, semua orang takut macam tak dapat nak raya kan. Macam akak cakap tadi, saya macam cakap dengan doktor sekarang ni, saya tak sempat nak bagi apa-apa cadangan lagi dah. Maksudnya kita berada dalam masyarakat yang betul dan benar. Semua orang ada sense of responsibility masing-masing kan untuk memastikan kita jaga kesihatan, bukan untuk diri kita je tapi untuk semua orang. Tapi it has been a very eye-opening untuk saya lah, especially bila kita rasa COVID ni dah berapa tahun dah? 3 tahun kan? Dia macam satu benda yang bila kita nak cakap pasal COVID ni, semua orang kata lah bosan lah, patah balik, kita kena darurat balik, kita kena quarantine balik. Tapi maybe the biggest apa kita panggil silver lining kan of all atas semua ni kan, maybe buatkan kita just patah balik untuk rasa bersyukurlah dengan dua nikmat yang sangat besar ni kan, nikmat masa lapang dengan nikmat sihat. Either kita sihat, kita akan dapat masa lapang yang sangat banyak, ataupun kita tak sihat dan masa lapang kita jadi kurang lah. Kita jadi macam kurang masa. Ada masa yang banyak pun duduk dalam kuarantin 10 hari. Saya rasa macam waktu saya tak sihat awal 2-3 hari tu, macam laju je masa berlalu, seolah-olah macam tak ada masa. So macam terbaring je, sangat tak sihat kan, macam akak cakap tadi lah. Dan orang bagi makanan pun kita just thinking how to live by esok untuk boleh bangun balik at least nak makan sesuap atau 2 suap kan. Dan maybe kita boleh gunakan benda tu sebagai kita punya take home message tu kali ni. Di samping sebab nama saya ada doktor, saya ada responsibility untuk promote, tolonglah jaga SOP. Kalau kena home quarantine, saya tahu semua orang bosan, especially kalau macam saya, kita orang dalam kalangan doktor, makin ramai orang yang kena quarantine, makin bersalah lah kita sebab kurangnya tenaga kerja doktor dekat dalam hospital. Kita tahu betapa beratnya dia akan bagi kepada kawan-kawan kita yang lain kan. Sebab dia orang pula kena cover kerja, kena buat benda yang lebih penat kan. But take this time betul-betul untuk jaga semua SOP. Kalau quarantine jangan keluar. Kalau ada orang positif dalam rumah, macam Kak Hanifah, family dia ada orang positif dalam rumah, tolong kurangkan sebarang perjumpaan secara berdepan. Kalau kena bagi macam makanan ke, kena bagi apa ke, please pakai penutup muka. Jangan lupa sanitize setiap masa. Jangan lupa, benda yang paling penting lah. Dan hopefully dengan hashtag #quarantine ataupun hashtag kita jaga kita boleh menang sekali lagi kan Kak kan? Kita boleh get the benefit from this quarantine dan kita juga boleh menang kan suatu hari nanti. Tapi
sikit je InsyaAllah. saya nak cakap Oh, sebelum last but least, saya Fizzah. nak minta Ya. Kak Han mungkin last kali lah sebagai take home message pada Kak Han. Apa take home message untuk orang-orang yang tengah kuarantin, apa yang diorang patut buat sebelum kita habiskan? Okay, 10 hari so tau, thank lama you tu. Fizzah. Itulah tadi panggil Fizzah pun sebab memang nak itulah memang nak cakap jugalah benda ni kan, take home message. First of all, kita kan tengoklah keadaan kita macam mana. Macam kalau Han sendiri, Han ada dalam keadaan kategori first yang berpindah pada 2A lah. Dia bila masuk 2B tu baru severe. So kalau you ada dalam 2B dan ke atas, you tak payah fikir you nak kena buat apa sebab you memang sakit dan tak mampu. Apa yang you kena buat adalah allow yourself to rest well, kan. Dan waktu ni lah nak rehat betul-betul, ketepikanlah hal kerja, benda-benda lain tu. Sebab kalau betul you care pasal kerja, kalau betul you care pasal family, care lah dekat diri sendiri. Sebab bila kita care kat diri sendiri, kita akan sihat cepat dan lepas tu barulah kita boleh care untuk orang lain. Kan, lepas tu tapi kalau you tengah positif dalam keadaan kategori first ataupun 2A, which is tak severe sangat, insyaAllah kan, masih well. Tapi still, you memang tengah sakit lagi. So you janganlah duk lupa yang you tengah sakit and seolah-olah you nak buat semua benda pada waktu tu. Nak angkat kerusi, naik atas katil tiba-tiba kan, tiba-tiba nak workout sebab sebelum ni tak pernah workout kan. So rasa macam waktu quarantine ni jelas sempat nak workout. No kan, workout adalah something yang maybe tak sesuai sangat sebab you tengah tak kuat kan. Tapi kalau nak gerak-gerakkan badan sikit-sikit tu boleh lah kan. So first, my point tadi adalah tengok keadaan you sendiri tengah dalam keadaan apa. Yang second, waktu kuarantin memanglah adalah waktu lapang lah macam Firzah kata. Tapi bukanlah untuk tiba-tiba kita buat benda-benda yang tak penting ataupun benda yang kita macam dah lama nak buat, waktu ni nak buat kan. Bagi Han, settlekan benda yang penting dulu. Kalau you ada janji dengan orang, settlekan janji tu dulu. Satu persatu bagi tahu, insyaAllah orang akan faham. Kalau macam janji just verbal macam tu, okay. Kalau janji benda-benda yang berkaitan appointment yang kita set up, contact satu persatu, settlekan. Lepas yang ketiga baru fikir apa kita nak buat supaya untuk keep our mental still okay dan baik lah. Bukan semata-mata untuk isi masa lapang je lah. Dan kena tahulah pada waktu you sakit sekarang, you mampu tak nak membaca. Kalau macam Han tak mampu nak baca lah, baca buku rasa macam berat. So tak payahlah baca, buatlah benda lain yang you mampu. Baca sikit-sikit, teruskanlah lagi kan. Dan paling penting, itulah saja nak highlight kat sini kan. Sebab waktu PKP kita 2 tahun ni, kita dikejutkan dengan statistik Malaysia antara negara yang tinggi terlibat dengan pornografi kan. Waktu-waktu PKP kan, work from home semua. So macam bila tengah sakit ataupun tengah kuarantin, mungkin kita ada satu tendensi untuk terlibat dengan benda-benda yang berkaitan dengan pornografi. Bila kot kan. Bukan nak cakap Han kan. Maksudnya saya nak cakap dengan orang semua kat luar. So itulah sebab kita dengan secret life kita kan, tak ada orang tahu. Lagi kita dalam bilik kita seorang kan. Kita search apa, kita cari apa, tak ada orang tahu, kita je tahu. So please jaga diri kita, bukan setakat daripada COVID, tapi daripada benda-benda yang tak baik pun. Jangan allow diri kita untuk ada dalam persekitaran yang tak baik, antaranya seperti pornografi lah. So kalau nak layan, nak tengok cerita, tengok cerita baik-baik. Kalau tak tahu nak tengok cerita apa, tanya Firzah. Dia banyak sangat list cerita yang best-best. Right, okay, itu je. Okay Kak, hopefully berbaki beberapa hari lagi untuk akak quarantine ataupun sesiapalah yang baru mula nak masuk home quarantine. Semalam saya pergi second swab saya rasa saya nampak makin ramai orang sekarang ni yang terpaksa untuk dirumahkan, diletakkan dalam rumah untuk dikuarantin. Gunakan nikmat masa lapang tu dengan baik kan. Kalau tak diberikan kesihatan, semoga habiskan banyak masa untuk pastikan diri sihat, gain a new momentum back. Macam Kak Hanifah saya dah concludekan apa yang kita boleh buat sepanjang waktu quarantine tu, and hopefully kita tak menggunakan, tak abuse kita punya quarantine ni, dan jadikan dia satu ruang untuk jadikan dia betul-betul satu ruang nikmat lah. Sebab memang ayat dia adalah nikmat kan. Sihat dengan masa lapang ni dua-dua nikmat kan. So pastikan kita guna untuk benda yang baik, of course dia akan patah balik terjadi benda yang baik. Lagipun
Bak kata mak saya sekarang ni tak ada alasan dah. Dulu-dulu kalau duduk dalam bilik memang tak boleh buat apa lah, tak boleh nak ni kan. Sekarang kita nak masak dalam bilik pun boleh kan. Segala benda dah mudah kan. Jadi harapnya dengan Masak kuarantin yang yang makin bertambah ni kan. Semakin kreatif lah kita sebagai manusia untuk menggunakan masa lapang kita dan menghargai kesihatan kita sebaiknya. Jadi pesanan daripada Dr. Anda, jaga SOP. Kalau ada appointment booster tu, tolonglah pergi ambil. Dan bagi siapa yang tak ambil vaksin lagi, sila ambil. Jangan tipu vaksin Saya baru masuk ni pun berapa ramai dah saya jumpa orang tipu vaksin. Itu semua untuk diri anda juga dan semoga kita menang. So Kak Hanifah, kita punya hashtag this week, kita tutup dengan hashtag kita minggu ni boleh? Yes. Hex quarantine. Boleh. Macam menggalakkan orang untuk kuarantinkan diri. Kalau anda rasa sakit, kuarantinkan diri, okay? Hex quarantine, okay? Mungkin anda takkan jumpa dah saya lepas ni. Saya akan pulangkan balik kepada tuan punya pemilik speaker. Jadi Kak Han, macam mana saya bagi peluang kat Kak untuk tutup your style? Silakan. So Hex Quarantine, jangan lupa quarantine kan. Dan terima kasih kepada Dr. Firza sebab hostkan Hex kita hari ni. Dan doakan saya dan semua orang yang masih berjuanglah dengan positif COVID ni. InsyaAllah kita sama-sama sihat balik dan kena berjuanglah dengan kehidupan yang selepas positif tu. Dan jangan lupa subscribe dan follow ke semua channel TV Ikram anda. Bukan kita orang punya je tapi anda punya juga. Kita ada di Facebook, kita ada di YouTube channel, kita ada di Instagram, kita ada di Pinterest, Twitter, Spotify dan TikTok. Subscribe dan share. Dan kalau korang nak follow Pinterest ke? Terlibat memberi konten, contact kita orang insyaAllah. Jadi jumpa di episod Hex yang seterusnya. Saya tak sabar. InsyaAllah waktu tu saya dah sihat. Saya tak sabar episod yang next. Jumpa anda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Bersama membina masyarakat rahmat.